keimanan. Masih lagi daripada bab keimanan. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, berbagai keterangan dan alasan cukup untuk membuktikan bahawa di balik alam benda ini ada kekuatan yang maha tinggi yang menciptakan, menguasai, mengatur, memelihara alam. Ada yang menamakan dengan sebab pertama, ada yang menamakan dengan akal pertama, ada pula yang menamakan dengan penggerak pertama. Al-Quran dan kitab-kitab suci lain yang memberikan nama Allah terhadap kekuatan yang maha tinggi ini. Kita sebut Tuhan yang maha besar. Tiadalah akal manusia sanggup mengetahui hakikatnya, sebagaimana akal manusia lemah pula dari mengetahui keadaan zatnya sendiri, hakikat jiwa dan kehidupan. Bahkan tidak sanggup mengetahui beberapa jenis alam kebendaan seperti listrik dan sebagainya. Yang diketahui manusia hanyalah gerak dan pengaruhnya. Kalau begitu, bagaimana dapat diharapkan akal manusia untuk mengetahui zat Allah yang maha tinggi? Maka Dr. Yusuf Qaradawi dia mengambil firman Allah Ta'ala daripada surah Al-An'am ayat 102-103 untuk menghujahkan daripada teks yang dia karang pada bab yang berkaitan dengan Allah itu adil. Ayat yang dimaksudkan iaitu yang bermaksud itulah Allah. Baik, dari situ kalau kita lihat daripada ayat Quran, dalil yang dibawa oleh Yusuf Qaradawi. Pertama, Dzalikumullahu Rabbukum La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dari situ bersara Allah Ta'ala dia ucap, Allah Ta'ala dia nakalkan perkataan ni melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dia Dzalikumullah, Dzalikum, Zalika. Zalika tu merujuk kepada suatu bentuk penghubung, suatu bentuk penghubung yang dihubungkan dari satu tempat ke satu tempat. Dzalikumullahu Rabbukum, itulah Allah Tuhan kepada sekalian kamu. La ilaha illa huwa, maka tidak ada lain selain daripadanya. Allah Ta'ala Azza wa Jalla dia meletakkan la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Syai'in kasrah tu dua, kasrah tanwin. Syai'in untuk mengikat kepada maksud penghubung yang Allah Ta'ala, hubungan yang Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa sini aku ni Tuhan, aku ni pencipta, aku ni segala-galanya, kepada hanya orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui tidak ada selain daripadanya, itu adalah orang yang dikategorikan secara khusus. Ini kata dia mengikat. Syai'in, hamzah tadi letak tanwin dua bawah. Fa'buduhu, fa'buduhu, iaitu terlihat fa'budu, dia letak fa di situ. Fa ni dimaksudkan dengan iaitu satu fa'budu. Kalau fa ni masuk nak menunjukkan terdapat sejumlah manusia yang taat. Ada segolongan manusia yang taat kepada segolongan manusia yang taat. Jadi bahaya kan. Dia bila tak ada guru nak cakap, nak jadi motor sekejap. Fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sembahlah dia dan dia penjaga segala sesuatu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Penglihatan tidak dapat mencapai, tetapi dia dapat capai segala yang dapat dilihat, dan dia lemah lembut dan maha tahu.
Allah cuba nak beritahu ni kepada segolongan hanya orang yang mampu menggunakan kewarasan akal yang diberikan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, mengakui dan mengetahui serta mengakui bahawa Allah, bahawa di sebalik alam ni ada pencipta. Di sebalik alam, di sebalik kehidupan ni ada pencipta. Ada Tuhan, ada zat yang mengatur seluruh kehidupan, yang tidak ada tolok bandingnya dan tidak boleh dipertikai. Sebab tu Allah Ta'ala dia beritahu kemampuan dia. Allah Ta'ala dia beritahu Allah Ta'ala beritahu kelebihan dia. Hakikat kemampuan itu Allah Ta'ala beritahu, tetapi dalam konteks di mana Allah meraih manusia yang bersedia untuk menerima hakikat tersebut dengan apa? Dengan kesantunan. Dengan kesantunan. Baik, kita lihat daripada surah Al-A'raf. Buka Quran. Surah Al-A'raf ayat 44. Okey, kita tengok pada ayat yang akhir. Rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqq qalu na'am fa'adzan mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alaz zalimin. Allah laknat, Allah cela bila mana adanya segala manusia dia tolak keyakinan, dia tolak keberadaan, dia menafi kewujudan Allah, keberadaan Allah, hakikat zat Allah itu sendiri. Maknanya itu dia punya lawan dia. Allah Ta'ala Azza wa Jalla diangkat satu golongan manusia yang mana menerima hakikat bahawa adanya zat, adanya kewujudan pencipta Allah Ta'ala, pencipta ke atas seluruh alam itu Allah. Yang mana Dr. Yusuf Qaradawi kata dalam teks yang pertama, perenggan yang kita baca tadi, bahawa di dalam Al-Quran untuk menunjukkan hakikat zat tadi, dengan Al-Quran menamakan Allah. Allah itu pencipta. Supaya apa? Supaya kita menyedari bahawa selepas ni tiap tindak tanduk kita menyedari bahawasanya adalah adanya pengatur dalam urusan kita. Maka dengan sebab itulah, kalau kita lihat pada karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Za'adul Ma'ad, permulaan kitab dia buka dalam bab yang berkaitan dengan tajuk bahawa manusia ini tidak ada pilihan. Dalam tajuk pertama, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia kata manusia tidak ada pilihan. Sebab apa tidak ada pilihan? Sebab manusia berada dalam keadaan hanya dikehendaki oleh Allah untuk kembali ke syurga, melainkan mereka memilih untuk bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala hajatkan, inginkan, kehendakkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di sini, kalau kita baca, benar ada kemudian berserulah penuh malaikat di antara mereka, bahawa laknat Allah tertimpa atas orang-orang yang zalim. Zalim bagi mereka yang menafikan keberadaan Allah. Dia zalim. Sebab apa kata zalim? Sebab dia tak berhak apa-apa pun. Daripada mula dia dititiskan daripada nutfah, sehinggalah dia jadi manusia yang berakal, akal yang digunakan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tidak lain tidak bukan hanya untuk kembali kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik,
apa yang kita dapat selain daripada penjelasan keberadaan Allah? Di sini Allah Ta'ala Azza wa Jalla, kalau kita lihat pada perkataan wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Latiful khabir. Allah Ta'ala Azza wa Jalla cuba sampaikan kepada kita bahawa terdapat satu bentuk kesempurnaan yang tidak ada pada makhluk. Hanya pada Allah sahaja ada kesempurnaan. Sebab tu bila manusia dia cari kesempurnaan dalam hidup, dia akan menemui satu kerosakan, dia akan menemui kegagalan, takkan ada kesempurnaan. Bila pasangan hidup, dia cari kerosakan, cari kesempurnaan, dia cari sebab untuk dia cipta alasan nak nikah lagi. Ada kebanyakan dia cari sebab, dia cari alasan. Tapi kalau isteri tamu cari, tak ada masalah lah, alhamdulillah. Kan? Tapi ni yang kita cari disebabkan kita cari alasan. Sebab tu dalam hukum poligami mesti difahami bahawasanya nikah ramai yang Allah Ta'ala izin, nikah 4 yang Allah Ta'ala izin tu, dia bukan datangnya dengan sebab sunnah Nabi. Bukan. Dia adalah rukhsah yang Allah Ta'ala bagi, dan sunnahnya setelah menikah mengikut ciri-ciri yang Allah Ta'ala bagi tadi, kriteria-kriteria yang Allah Ta'ala bagi tadi, maka lihat kepada sunnah Nabi. Itu baru datuk sunnah. Bagaimana Nabi hidup dengan isteri-isterinya, itulah sunnah. Tapi kalau nikah selagi lebih pada satu tu bukan sunnah. Itu disebabkan rukhsah. Maka rukhsah masih betul lagi, masih lagi sah pernikahan tadi. Tapi pernikahan yang tadi diselaputi dengan kecelaruan. Sebab apa? Sebab mencari kesempurnaan. Dia tidak akan capai apa-apa bentuk, apa-apa objektif dalam pembinaan rumah tangga itu tersebut. Nampak tak? Sebab tu bila bergaduh ya, suami isteri ni bakar-bakar suami, bakar-bakar isteri. Bila bergaduh saja, sebab tu Allah Ta'ala sebut kembalilah kepada aku bila apa dua masalah. Bila ada perbezaan, bila ada pergeseran, ada perbalahan, kembali pada Allah dan Sunnah. Allah, Quran dan Sunnah. Pada tak balik pada Allah, itu hak yang keluar tergabung talak tu. Kan? Lepas tu bila hakim panggil, betul ke awak jatuh talak? Tengok orang rumah comel lagi. Saya tak ingat lah tu hakim. Mak sepok kalau jadi hakim tu. Kan? Allah Akbar. Tapi ustaz, masa tu saya tengah geram pandai dia. Geram sangat. Ya. Anda ni demam ni kira dengan masalah orang. Tengok sekejap lagi. Semalam tengok. Jadi stres. Mandi tu cek kesempurnaan. Nah, tu lah. Ingat cerita orang. Kita kembali. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Wa raditu lakumul Islam. Sebab tu kita disunnahkan kalau kita dengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Lepas tu muazzin lafaz tak lawan pula, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita disunnahkan jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Itu sunnah. Jangan boleh tak cakap. Kalau cakap pun dia tak jadi dosa, tapi peliklah. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Maknanya pada hari ini, pada waktu di mana Nabi SAW telah diberikan wahyu yang terakhir. Bermakna wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi ini adalah wahyu yang sama pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir ini mengatakan bahawa
wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu yang mutawatir. Wahyu yang mutawatir daripada nabi-nabi terdahulu. Cuma ia tidak dilengkapkan. Ia tidak dilengkapkan seperti mana lengkapnya agama ataupun wahyu itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kadar suasana keadaan kaum yang terdahulu setakat tu je. Dan proses perjalanan dakwah nabi-nabi terdahulu, dia ada tempoh dia. Ya. Tempoh dia, bila dia tak boleh nak lawat, dia tak boleh nak bawa dakwah, dia tak sampai, akhirnya dia serah urusan kepada Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala campur tangan, maka nabi-nabi tersebut telah diarah keluar daripada tempatnya. Dan selebihnya Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita bukti-bukti kehancuran pada mereka yang ingkar. Kita lihat pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 68. Kata Allah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridah. Ni Allah Ta'ala nak cerita tentang kaum yang degil. Dah tunjuk jalan, degil. Lakon tunjuk baik, lakon buat baik, tunjuk apa yang Nabi Musa AS ajar, lakon. Tapi bila dia ikut dia menyusah ke Nabi Musa. Dia banyak tanya. Dia tanya dengan pertanyaan yang pelik-pelik. Kita tengok perangai dia. La faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma su'marun. Yahudi ni dia banyak soal bila Allah perintah. Golongan yang ni golongan yang jahat. Allah Ta'ala samakan su'marun. Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ni Yahud marun. Tak. Allah Ta'ala kata su'marun. Su'marun ni Yahudi lah. Yahudi ni dia jahat. Dia ikut Nabi Musa tapi dengan suatu agenda yang jahat. Dia nak menyusah. Dia ikut tapi pada masa yang sama dia nak mengelirukan orang lain. Dia nak menjatuhkan Nabi Musa. Dia nak mengaibkan Nabi Musa. Dia nak mengelirukan Nabi Musa. Sebab tu kalau kita lihat, dia datang, dia antara soalan dia jumpa Nabi Musa AS. Dia kata, tolong doa pada Tuhan kamu untuk kami ni, supaya jelas kepada kami berapa umur lembu ni. Berapa umur lembu ni, usia lembu ni berapa. Ketika didatangkan lembu tu, dia lapar nak makan, tak boleh. Nabi Musa kata, Allah tak hantar lembu ni nak rezeki untuk kita makan. Tak, nanti lu tanya Tuhan ni berapa usia lembu ni. Sebab ikut adat kami, lembu ni sekian usia baru boleh sembelih. Lembu besar labak gitu, dia suruh tanya umur. Jahat. Pasal apa? Pasal ramai dah umat Islam ikut Nabi SAW pasal ketika itu. Nabi Musa AS ketika itu dalam keadaan apa? Apa? Dia tanya lagi. Tapi bila Nabi Musa beritahu kriteria umur, dia bukan nak sembelih pun, dia tak buat, dia suruh orang lain buat. Dia tak buat. Lepas Nabi Musa jawab apa dia nak, dia tinggal. Dalam sejarah, dia tinggal. Dia tinggal apa tu? Dia biar orang lain buat. Dia cuma nak bantah je. Kan? Nak sampaikan apa ni? Bila Allah Ta'ala tunjukkan dia punya kekuasaan, bila Allah Ta'ala tunjukkan keberadaannya dalam kehidupan kita, pada masa yang sama, bila ada manusia yang suka berbantah-bantahan di atas perkara ibadah, ayat ni dia nak ajar kita, samalah kamu dengan Yahudi, jahat ni. Pada ayat 69, Yahudi dia tak puati. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Yahudi dia tak puati, dia tanya lagi.
Mereka kata, tolong doa kepada Tuhan kamu untuk kami supaya Allah jelaskan kepada kami apa warna lembu betina ni. Dia tak macam kita hari ni. Kita tahu tak coklat, kelabu, tai anjing apa ni, macam-macam warna. Dulu dia tak boleh nak apa, dia tak boleh nak instruct warna tu. Warna kuning, warna coklat itu tak boleh nak kata. Jadi dia kata, tanya Tuhan ni, warna lembu ni, warna benda ni. Dengan lembu keadaan macam ni boleh ke? Kan? Contohlah perangai manusia ni. Contoh kita ambil di zaman hari ni. Nak sembelih lembu untuk tujuan apa? Tujuan korban. Tak cukup satu bahagian. Bila ditanya seorang siapa yang nak masuk korban lagi, semua dah masuk korban. Salah seorang daripada ramai orang masuk korban tu, dia kata, tak apalah, aku nak masuk akikah, nak cukupkan bahagian. Tak boleh. Ada orang datang, tak boleh. Mana ada mana ada, kita dah biasa, dah lama dah buat kerja. Mana ada orang masuk akikah bersama dengan korban? Mana boleh? Pasal alasannya apa? Pasal lama dah buat, turun-temurun, tak ada orang buat. Tak boleh. Hukum dia terus keluar, tak boleh, dia kata. Contohlah ni. Tanya siapa kata tak boleh? Tak ada siapa pernah buat. Patut agak-agak dia tertekan, kata, ustaz-ustaz dulu tak pernah cakap. Kan? Dia kira ustaz-ustaz dulu, dia tolak ke ustaz-ustaz, mana wallah lah. Kan? Dan bila manusia ni, dia tidak ada panduan, maka begini jadi. Bila kita bawa panduan, sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditawarkan kepada satu bahagian untuk dicukupkan 7 bahagian daripada unta tersebut, maka Anas bin Malik telah mengambil bahagian terakhir itu dengan atas niat akikah yang bercampur padanya niat korban. Kalau kita cerita kita tak pernah dengar apa, ni benda baru ni. Jangan mengajar sini, mengajar sekolah lain. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pergi manusia, subhanallah. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, bayangkan orang-orang yang jahat, hati dia jahat, hati dia busuk. Bila dia tolak keberadaan Allah, dia jadi macam ni. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. So tanya lagi. Tanya pada dia, ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Yahudi tanya lagi, tolong doa pada Tuhan kamu untuk kami ni, supaya Allah jelas pada kami apa hakikat sebenar lembu ni. Pula hakikat lembu pula dia nak tanya. Yahudi dia terror bab tanya soalan canggih-canggih. Lalu Nabi Musa AS berdoa pada ayat berikut, pada ayat 71 surah Al-Baqarah. Nabi Musa berkata, sesungguhnya lembu betina 3 dan 4 tahun, warna kuning keemasan begini, mesti pula tak diajar membajak sawah dan tak diajar mengair tanaman. Sihat, tak cacat, gemuk dan tak ada jalur-jalur atau bintik-bintik pada kulitnya. Mereka jawab, oh sekarang kami faham kerana kamu datang dengan hak. Kan? Nabi Musa AS kata lagi, bila kamu dapat lembu betina itu, sembelih sajalah lembu tu. Nak makan apa dah ni? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala boleh saja cipta lembu pada syarat-syarat di atas mengikut riwayat Israeli. Mereka ambil masa 40 tahun untuk jumpa lembu seumpama begitu. Lalu mereka beli dengan harga yang mahal kerana tuan lembu tahu ini kehendak kaum Yahudi. Nampak? Yahudi cerdik-cerdik dia, ada juga bab bodoh dia. Pasal apa? Sebab dia terlalu nak meletakkan satu bentuk ego dia di hadapan. Bila dengan apa Allah tahu dengan maksud yang dia tanya, akhirnya Allah Ta'ala hantar orang yang sama hajat dia, sama niat dia, dengan manusia yang diperbodoh. Apa maksudnya? Benar kata hadis kursi, barang siapa yang mencari redha Allah, maka Allah akan cukupkan kehidupan. Tapi barang siapa yang cari redha manusia,
maka Allah serah urusan manusia itu kepada manusia. Maka Yahudi tadi, dia sedang diperbodohkan oleh Allah Ta'ala melalui manusia yang sama yang perangai sikap ni, yang ada kehendak, ada nafsu. Nafsu tadi nafsu yang apa ni, yang melampau, dan juga ada apa ni, ada niat yang seumpama tu nak mengenakan orang. Jadi oleh kerana Yahudi dia nak jaga status quo dia, pasal dia dah tanya banyak sangat soalan dengan Nabi Musa. Orang ramai duk dengar ni. Kebetulan Allah datangkan dengan ciri-ciri yang mereka nak ni, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Mereka beli, akhirnya jadi boleh. Dia jadi tidak ada faedah pada dia. Akhirnya dia jadi hanya jadi sia-sia, dan harta yang pernah dia himpun jadi rugi macam tu je. Kesimpulan pada ayat-ayat surah Al-Baqarah yang diberitahu, yang kita kongsikan tadi, untuk menunjukkan perbezaan pertembungan antara keberadaan Allah. Yang pertama itu, Allah suruh kita doa pada dosa-dosa si mati. Banyak soalan, kita buat tahlil, guna duit banyak, kenduri sambut orang mati, banyak mengumpat dalam masa tahlil, tengok. Dan pada masa yang sama, ia hanya merugikan. Sebab tu nak beritahu ni, upacara yang nak dibuatnya akhirnya persoalan yang dibangkitkan oleh puak-puak Yahudi tadi nak menunjukkan satu bentuk kedegilan yang telah dinisbahkan dalam majlis seumpama kita hari ini, dalam kehidupan kita. Contoh, bila ada orang mati, kita diharuskan berdoa pada orang mati. Tetapi Islam tidak pernah menunjukkan pada kita untuk buat satu majlis berhimpun untuk buat makan. Berhimpun buat makan, lepas tu buat baca satu rutin, satu bacaan yang telah kita khususkan. Itu tahlil. Tahlil ni, bila sebut tahlil, apa dia tahlil? La ilaha illallah, itulah tahlil. La ilaha illallah, itulah tahlil. Cuma yang menjadi percanggahan dekat sini antara kehendak Islam dan juga perbuatan-perbuatan ahli inovasi. Ya, kalau sebut ahli bid'ah orang marah, kita sebut ahli inovasi. Pasal apa? Sebab dia buat majlis tahlil. Majlis tahlil dengan majlis ni diumpamakan dengan perangai-perangai orang lain, dengan perangai-perangai orang-orang yang suka melawan orang yang buat. Jadi bila kita tanya, kenapa nak buat tahlil ini? Kerana nak ingat orang mati. Nak ingat mati, Nabi ajar berdoa. Nabi ajar berdoa. Tapi orang ni tiba-tiba tak, dia lawan. Bila dia lawan, dia nak buat juga. Apa kesannya? Dia ada harga yang perlu dibayar. Harga yang perlu dibayar, keluar duit belanja. Dia terpaksa keluar duit belanja. Keluar perbelanjaan tadi dengan perbelanjaan yang kemungkinan akan menyentuh banyak hal, banyak bahagian. Kemungkinan belanja dikeluar daripada bahagian harta yang belum difaraidkan. Kemungkinan dia keluarkan belanja daripada harta yang belum disucikan, iaitu dengan membayar hutang yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas tiap-tiap orang yang masih hidup, ahli mati tadi, ahli waris tadi, atas hutang si mati. Sedangkan itu yang perlu diberi keutamaan. Dan belanja dibuat, belanja mati hari pertama, hari 3, hari 7, hari ke berapa dah? Tak ingat kan? 40 ingat. 40 patut 100 hari tahu. Cukup dekat. Dah berapa kenduri? 7 kenduri. Dah kena orang mati tu. Kategori kiai-kiai ke, kategori pengurusi pendek umur lagi. Maksudnya orang di kenamaan mati. Bila mati, kita takkan nak panggil orang surau ikut. Mesti panggil orang satu kali belanja dia berapa. Sampai satu ketika, bukan saja harta yang dibelanjakan habis dengan sia-sia, dia tidak ada nilai di sisi Allah. Dapat penat boleh. Yang kedua, yang ketiga, dapat apa? Dapat dosa. Dosa tu pasti. Sebab apa? Sebab yang dibuat itu tidak ditunjukkan satu pun perbuatan
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pun perkara itu baik, dilihat baik, mengapa dalam sepanjang sirah dan sepanjang catatan kitab-kitab fiqh muktabar daripada 4 mazhab tidak pernah dinyatakan daripada setiap perbuatan tersebut? Malah dalam kitab-kitab fiqh ulama-ulama Nusantara, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani antaranya, Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi, yang menguatkan dalam kandungan kita itu adalah daripada karya Al-Imam Al-Tirmizi. Tak ada dinyatakan bahawa dibolehkan dengan majlis berhimpun untuk makan-makan, untuk tujuan memperingati si mati, melainkan perbuatan itu hanya ditunjuki oleh ajaran-ajaran yang telah mengingkari ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Nak relate dengan sikap orang Yahudi, Allah Ta'ala pernah tunjuk dalam Al-Quran bagaimana kesan selepas mereka. Banyak soal. Bila Nabi tunjuk dah begini, Nabi ajar macam ni, dia banyak soal. Dia suruh tanya lagi. Akhirnya bila dia tanya, ada ke bukti, ada ke dalil, kita bawa dalil, tunjuk pada kita. Akhirnya dia buat, dia ikut, tak ikut, dia kekal dengan perbuatan itu. Inilah yang dikatakan 135 ni, orang-orang yang zalim ini dilaknat Allah. Orang zalim ni dilaknat Allah. Dia zalim atas agama, dia zalim atas diri dia, dan dia zalim kepada orang-orang yang pernah bawa sesuatu, mengemukakan hujah dan dalil bagi memperbaiki amal ibadah. Sama juga dengan satu kehidupan, dalam suasana kehidupan kalian. Bila dibawa satu petunjuk dalam menentukan kadar, dalam menentukan menentukan proses kehidupan kalian, keputusan kehidupan kalian, Quran dia tunjuk kepada kita supaya kita buat keputusan tiap-tiap dalam kehidupan kita ini berhati-hati, supaya ia tidak melebihi daripada keputusan Allah Ta'ala. Contoh. Tapi kalian taklah pelik sangat sebab kalian diajar dengan etika. Tapi ada juga sebahagian daripada orang yang mungkin dia terlalu meyakini dengan ilmu yang dia ada. Dia menafikan sebab kepada sakit. Sebagai contoh, sakit yang nak sebut tak, itu doktor depan Melaka. Contoh sakit ni sebabkan gini, virus lah, benda ni bakteria lah, apa benda sebut salah kan, banyak tahu ramai kat tu balik pula. Kan sakit. Tapi bila kalian percaya sakit tu hanya datang daripada perkara tu saja, benda tu saja, tanpa melihat daripada sebab musabab Allah Ta'ala datang ke penyakit tadi, sebab dengan sikap gaya hidup dia, sebab dengan keingkaran dia, sebab dengan macam-macam. Bila tolak faktor tersebut, maka bila dibawa hujah dan dalil, kalian masih lagi menolak, kalian akan jadi orang daripada segala orang yang zalim. Zalim pada diri kalian, zalim kepada pesakit tadi, zalim kepada agama. 3 benda zalim. Jatuh dosa zalim itu 3 dalam 3 keadaan. Sebab kalian berperanan sebagai apa? Sebagai messenger, sebagai pembawa maklumat, pembawa ingatan. Sebab tu saya katakan sekali lagi, orang yang duduk di hospital ni adalah orang yang berkhidmat dalam lubuk syurga. Kena ubah cara berfikir, kena ubah dengan satu usaha menambahi pengetahuan dalam bab akidah. Bab akidah. Fiqh ni mudah. Fiqh mudah. Mudah-mudah pun ada juga. 2 hari lepas. 2 hari lepas. Semalam Ahad 1, Jumaat. 3 hari lah campur hari ni. Jumaat diminta pihak hospital bentang seminar, bentang kereta kerja di seminar fiqh kerahsiaan wanita. Fiqh
kerahsiaan wanita. Dalam depan ni 50 orang, 50 lebih perempuan. Iyalah, tapi kerahsiaan wanita takkan jantan ke depan. Bila diterangkan dalam bab kertas kerja yang kedua, diterangkan dalam bab berkaitan dengan hadas. Hadas pecah pada dua bahagian. Hadas tu ada 3 bahagian, tapi Ustaz anda pecahkan hadas, jenis-jenis hadas dan juga darah-darah wanita. Bila bincang pada darah-darah wanita, bila bincang pada darah-darah wanita, kita bincang bermula dengan darah fasad, lepas tu darah haid, lepas tu darah istihadah, darah nifas, lepas tu darah wiladah. Bila sebut darah fasad, tahu darah fasad? Dia sebut-sebut ni darah fasad, tahu tak? Kena buat seminar. Aku bawa watas ni. Darah fasad ni kena tahu ni. Fardu ain bagi wanita, terutama bila nak jadi ibu esok, kena tahu darah fasad ni apa. Kalau yang tok lelaki, bakat tok lelaki ni fardu kifayah, kena tahu. Esok bila ada anak perempuan, macam mana awak dikatakan darah fasad, bukan pasad Volkswagen. Fasad itu pasar. Dia sengih ke lain tu, kereta tu. Unang tu. Darah haid, lepas tu dah nifas, istiadah dan juga wiladah. Nifas dan wiladah dia lebih kurang je. Lebih kurang, hukum dia lebih kurang. Nak cerita bila mana kita bentangkan dari sudut pendalilan hukum apabila wanita yang berada dalam keadaan haid. Pendalilan hukum bila wanita berada dalam keadaan haid. Bagaimana wanita ni untuk hidup. Pertama kan asal kita faham kenapa Allah Ta'ala bagi haid pada wanita. Orang perempuan kena tahu, Allah Ta'ala bagi haid pada wanita kerana untuk rehat. Rehat secara total. Tok lelaki, bahkan tok lelaki ni tengok. Total. Maknanya dia tak boleh diperintahkan atau diminta untuk bekerja ataupun dikerjakan. Fahamlah? Tak nak sebut sini kot, belakang. Kau paling. Faham tak? Ngekek tahu berat tu. Yang ketiga, dia dah pernah cakap ni, lupa. Dan dia tidak boleh dibiarkan berada dalam keadaan kesepian. Sebab apa? Sebab orang wanita yang diberikan haid ni, dia berada dalam keadaan jiwa dia yang tidak stabil. Bila jiwa tak stabil, dia diberi petunjuk, dia dikehendaki untuk beramal dengan petunjuk Nabi. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dibawa oleh Ibn Hazm daripada mazhab Malik rahmatullahi alaihi menyatakan bahawa bagi seorang perempuan dia dibolehkan untuk baca Quran dan pegang Quran. Riwayat pada Imam Malik. Kenapa saya berpegang pada Imam Malik? Kau daripada mazhab Malik. Pertama sekali, Imam Malik adalah Ahlul Madinah, guru pada Imam Syafi'i. Dan yang kedua, Imam Syafi'i sendiri pun dia tidak ada dalil khusus tentang hukum ke atas wanita haid yang boleh baca Quran. Sedang pengharaman ke atas wanita haid membaca Quran itu agak kabur dari sudut penterjemahan ataupun pentafsiran dalil Quran yang dibawa. Pandangan daripada mazhab Malik oleh yang dikemukakan oleh Ibn Hazm ini telah disetujui oleh majoriti ulama-ulama daripada mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Majoriti. Maka mengapa kita nak tolak sedang, mengapa kita nak masih berpegang kepada pengharaman yang mana pentafsiran dia masih lagi tidak jelas, kabur. Sedang pada masa yang sama Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi kata dalam tulisan dia, dalam tulisan yang terakhir salah satu kitab yang mengatakan, jika kalian mendapati daripada mana-mana bahagian kitabku ini, tulisanku ini, jika kalian dapati bahawa terdapatnya hadis-hadis yang lebih tepat dan benar daripada mana-mana bahagian tulisan dalam kitabku ini, maka tolaklah perkataanku, ambillah hadis itu.
Dan kita ambil satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak mengerjakan ibadat haji, nak masuk tawaf ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati Aisyah menangis. Aisyah ni manja, dan Nabi ni dia memang dia manjakan Aisyah. Bila dengar Aisyah nangis teriak, dia pergi ke Aisyah, "Wahai isteriku, bapa mu teriak." Dia tak cakap dengan begini lah, cakap Arab. "Bapa mu teriak ni," kata. Dia senyap. Nabi dah faham kalau jenis senyap tunduk ni, maknanya dia tengah sakit. Lepas tu kedua, mungkin disebabkan dia sedih sebab dalam perjalanan yang jauh sampai nak tawaf, dia tak dapat tawaf. Dia tak dapat buat ibadat bersama dengan Nabi. Nabi kata, "Mudah tahik ke?" Dia jangan angguk tak apa, mu duduk sini dekat sekitar kawasan Multazam tu, duduk situ, bacalah Quran.